diminta untuk berdiri bagi nyanyian lagu negara dan lagu PPH. Pohon selasih tumbuh sebatang, sayang merbah di dahan cemara. Terima kasih dan selamat datang, pantun ditutur pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sahabat seluruh dunia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Mat Taf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Khalid bin Salimi, Timbalan Naib Chancellor Halimah Praja dan Alumni. Yang berusaha Profesor Dr. Ahmad Martada bin Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Halimah Praja dan Alumni Universiti Utara Malaysia. Yang berusaha Cik Nuriha binti Muhammad, Ketua Pustakawan Perpustakaan Tuanku Bainu, Ahli Pengurusan Utama UPSI. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Suryani binti Abdul Hamid, Timbalan Pengarah UPSI Holdings Nyaberhad, Ketua-Ketua Jabatan Daerah Mualim, Dekan-Dekan Fakulti, Pengarah-Pengarah Pusat Tanggungjawab, Guru-Guru Sekolah dan seterusnya sidang hadirin sekalian. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka majlis perasmian bilik bacaan 24 jam dan Binary Cafe Perpustakaan Tuanku Bainun dapat diadakan pada pagi yang mulia ini. Majlis perasmian bilik bacaan 24 jam dan Binary Cafe ini bertujuan untuk memberikan keselesaan dan membolehkan proses pembelajaran berlangsung pada setiap masa. Dengan kemudahan baharu Binary Cafe yang disediakan, diharapkan mampu merancakkan lagi proses pembelajaran warga UPSI khususnya dan warga setempat amnya. Buluh diasah, jalinan diseman, bahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis, dengan sukacitanya majlis mempersilakan
Encik Muhammad Hizam bin Sami untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, bersempena majlis pelaksanaan bilik bacaan 24 jam dan Binir Cafe Perpustakaan Tuanku Bainun, kami menadah tangan dan bersyukur kehadratmu di atas segala nikmat pemberian. Sempurnakanlah nikmat, afiat dan riayahmu kepada kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah majlis kami ini majlis Engkau redai dan berkati. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat yang berlimpah pada kami semua. Ya Allah, anugerahilah kami kesungguhan, komitmen dan iltizam dengan semangat untuk membangun, membina serta berjuang untuk meningkatkan martabat agama, bangsa dan negara kami yang tercinta. Berkatilah usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan yang jelas dan keputusan yang bijaksana. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah hubungan silaturahim dalam kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk meningkatkan pendidikan generasi hari ini dan akan datang secara bersama supaya menjadi khairul ummah serta mendatangkan rahmatan lil alamin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, gunakanlah pada kami iman yang sempurna, hati yang ikhlas, ilmu yang berguna dan keyakinan yang benar-benar mantap. Anugerahilah kami segala kebaikan dan jauhkanlah kami dari segala keburukan yang mendatang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merekamkan ucapan terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berusaha Cik Nuriha Muhammad, Ketua Perpustakaan Tuanku Bainun, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormat dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Maktar, Datuk Risi kesayangan kita semua. Memang Risi kesayangan UPSI, Prof. Yang berusaha Profesor Dr. Nur Khalid Salimin, TNC hebat kita yang sentiasa ceria, sentiasa bersenda gurau dengan ahli-ahli semua. Yang berusaha Profesor Dr. Ahmad Martaza Muhammad, Timbalan Naib Chancellor High Award Darjah Alumni Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Prof. Singgah di Perpustakaan Tuanku Bainun dan turut serta dalam majlis pada pagi ini. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Suryani binti Abdul Hamid, Timbalan Pengarah Opsi Holdings, ahli-ahli pengusaha universiti, Ketua-Ketua Jabatan Daerah Mu'alim, terima kasih saya ucapkan kerana sudi hadir pada pagi ini. Dan kita dapati setiap kali ada majlis di perpustakaan ini, semua Ketua-Ketua Jabatan Daerah Mu'alim tak pernah tidak hadir. Dekan-dekan, fakulti, pengarah-pengarah pusat tanggungjawab, guru-guru sekolah, seterusnya sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada pagi ini, dan saya ingin mengucapkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Risi kerana telah memberi sokongan yang padu. Maka lahirlah terbinanya bilik ini, bilik bacaan 24 jam yang kita upgradekan
Dulu ianya biasa saja, tapi di sini kita ada pecahkan kepada dua, satu dalam bentuk kafe, satu lagi dalam bentuk ruang bacaan. Di mana untuk makluman saudara-saudari semua, bilik bacaan ini sentiasa penuh, 24 jam sentiasa penuh dan sentiasa diguna oleh pelajar-pelajar sehingga mereka selesa berada di sini, sehingga ada yang membawa tilang, bukan tilang betul lah ya, tilang toto. Sebabnya di sinilah mereka mendapatkan kemudahan ICT. Itulah yang menjadi menarik, dan daripada faktor itulah kita terpanggil untuk upgradekan lagi bilik ini untuk keselesaan semua pelajar-pelajar kita. Okey, sesungguhnya dengan kehadiran Datuk Wisi, tuan-tuan semua, menaikkan lagi semangat seluruh warga universiti ini. Ia juga melambangkan keprihatinan Datuk Wisi terhadap kecemerlangan ilmu di universiti ini khasnya dan negaraannya. Sesungguhnya majlis pada pagi ini merupakan satu lagi catatan sejarah penting dalam usaha untuk memartabatkan ketinggian ilmu di UPSI dan seterusnya menjadikan Muallim sebagai bandar ilmu. Yang bagi Datuk dan semua ahli dan saya hormati sekalian, izinkan saya merakamkan kejayaan dan kemajuan yang telah dicapai oleh Perpustakaan Tuanku Bainu. Pada 30 Mei 2022, kami telah mengadakan pelancaran dan penganugerahan keahlian kehormat kepada semua ketua-ketua di daerah Muallim, dan daripada situ telah meningkatkan lagi keahlian luar, di mana sebelum ini keahlian luar kami dalam beberapa ratus saja telah melonjak kepada 1,400. Terima kasih kepada wakil-wakil ketua jabatan daerah Muallim kerana mereka ini kita lantik sebagai duta untuk mereka menarik masyarakat untuk datang ke perpustakaan dan menjadi ahli. Itulah peranan mereka. Contohnya seperti pengarah PPD, menteri daerah, MDCM, guru-guru sekolah, ketua balai. Itulah peranan mereka dan kami selalulah berhubungan dengan mereka lah untuk bagi memastikan keahlian kehormat yang kami bagi itu, kami juga ingin memohon bantuan daripada mereka untuk mereka sumbangkan kepada perpustakaan. Okey, dan seterusnya perpustakaan itu ada mengadakan program khidmat pelestarian Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din di Tafah. Di sini perpustakaan telah menyumbangkan mengajarkan bilik sumber perpustakaan, pusat sumber sekolah di Tahfiz ini, di mana selain daripada mereka berada di pusat sumber tersebut, kami juga telah mencantikkan pusat sumber tersebut dengan hiasan-hiasan, dengan sistem perpustakaan. Jadi impaknya pelajar-pelajar di kiraan ini telah menjadikan bilik pusat sumber itu sebagai tempat kedua selepas bilik darjah mereka. Apabila mereka habis saja kelas, mereka akan berkumpul di pusat sumber tersebut. Ini menjadikan kami rasa bangga lah, kerana kami telah berjaya transformkan bilik sumber biasa mereka itu kepada pusat sumber yang lebih cantik dan canggih. Dan kami sentiasa akan berhubung, bukannya stop di situ saja, supaya kita nak tahu impak lagi lah yang lebih tinggi. Seterusnya, perpustakaan juga memainkan peranan penting dalam membuat perundingan penubuhan pusat sumber sekolah-sekolah di Malaysia. Pada tahun ini kami telah memilih Sekolah Rendah Islam Qiblah Kota Baru Kelantan, di mana daripada store kami telah upgradekan kepada pusat sumber sekolah, dan ini telah dilaksanakan oleh Kelab Sahabat Perpustakaan, di mana ianya adalah pelajar-pelajar UPSI. Kami berkampung di Sekolah Islam Qiblah ini selama 3 hari, daripada bilik store, cuci, bersih dan jadikan dia pusat sumber yang boleh dirujuk oleh semua pelajar-pelajar di sekolah tersebut lah. Jadi menurut pengetua di sekolah itu adalah alumni kita.
daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi, dan beliau mengatakan sejak adanya pusat sumber tersebut, pelajar-pelajar mereka tidak lagi, pelajar-pelajar sekolah rendah ini tidak lagi berkeliaran di akademi ilmu sekolah. Mereka mula mencintai ilmu untuk menggunakan pusat sumber tersebut. Okey, pada bulan Mei juga kami telah mengadakan perjanjian endowment yang ditandatangani oleh Yang Berbahagia Puan Sri Profesor Emeritus Dr. Jamilah Arifin, di mana beliau telah berjanji untuk menyerahkan RM3,000 setiap tahun dan menyerahkan koleksi khas dalam bidang sastra, dalam bidang astronomi, dalam bidang sejarah yang paling banyak, yang berjumlah 5,000 naskah. Dengan duit sumbangan tersebut, kita boleh mengekalkan membuat pemeliharaan dan pemeliharaan bahan tersebut, dan kita jadikan koleksi tersebut sebagai hak untuk kajian dalam bidang sejarah, terutamanya kerana buku-buku sejarah ini susah didapati. Dan dengan duit tersebut, beliau sebenarnya telah menyerahkan 46,000 untuk, dan kami telah upgradekan bilik itu menjadi bilik yang cantik dan selesa untuk dimunculkan. Okey. Perpustakaan juga sentiasa align dengan universiti, di mana kami juga menubuhkan pusat sumber luar negara, iaitu di Tashkent State University of Oriental Studies, dan di mana kami menyumbang buku-buku untuk bacaan pelajar-pelajar di pusat sumber bahasa Melayu di sana. Perpustakaan sentiasa mendukung apa-apa aktiviti yang dilaksanakan oleh universiti. Untuk makluman tuan-puan semua, sehingga kini UPSI telah menubuhkan 6 pusat pengajian luar negara, dan perpustakaan sentiasa membantu menyediakan bahan untuk support aktiviti universiti ini. Seterusnya, izinkan saya memaklumkan bahawa UPSI juga telah melancarkan Little Free Library, iaitu yang pertama di peringkat UA di negeri Perak. Little Free Library ini adalah konsepnya kita buat give a book, take a book, di mana dia ada struktur bangunan perpustakaan. Kita menyerahkan buku itu kepada masyarakat boleh saja mengambil buku tersebut tanpa memulangkan, dan mereka juga boleh memberi buku mereka kepada struktur bangunan itu untuk dibaca oleh semua masyarakat. Sehingga kini kita ada MOU dengan Perbadanan Aset Kereta Api, di mana kita telah meletakkan 5 struktur bangunan itu di 5 buah stesen kereta api yang terpilih, iaitu Tanjung Maleng, Kampar, Ipoh, Pulau Angsa dan Taipei. Dan maklumat daripada Aset Perbadanan Kereta Api, mereka memohon untuk kami panjangkan lagi ke fasa kedua sehingga ke stesen kereta api Gua Musa, iaitu di Pantai Timur. Kami bukan saja fokus kepada stesen kereta api, tapi kami juga ada melaksanakan Little Free Library di sekolah. Walaupun sekolah kita, sekolah SKTM telah ada pusat sumber mereka sendiri, tetapi kami nak membudayakan di kalangan pelajar-pelajar SKTM ini bahawa kita boleh memberi buku kepada kawan-kawan kita, dan mereka juga boleh mengambil buku dan memberi buku. Bukan saja kalau buku-buku di pusat sumber sekolah, mereka terpaksa ikut masa sekolah, terpaksa meminjam. Kalau hilang, kena bayar. Sedangkan kalau Little Free Library ini, dia tidak begitu. Take a book, leave a book. Di mana kami ingin membudayakan pembacaan di kalangan semua masyarakat. Okey. Seterusnya, pada 20 Julai 2023, perpustakaan juga mengambil inisiatif untuk menyerahkan koleksi buku-buku baharu dari terbitan tempatan dan luar negara ke sekolah kurang murid di Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang Hulu, di mana kami membantu sekolah tersebut untuk melaksanakan pusat sumber sekolah. Pusat sumber bukannya pusat sumber dalam bilik, pusat sumber sekolah.
di mana sekolah tersebut telah dijadikan hub kepada 8 buah sekolah SK, sekolah kurang murid yang lain di daerah Batu Gajah, Perak. Okay, seterusnya PTB juga berjaya memperoleh bronze medal dalam pameran poster berjudul Penjadawalakan Kilangan Inovasi Menerusi Skedul US, di mana ini dia telah diadakan di persidangan tahunan Perpustakaan Malaysia 2023 yang diadakan pada 22 hingga 4 Ogos 2023 bertempat di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Yang terakhir sekali saya ingin maklumkan bahawa setiap hari Jumaat perpustakaan ada melaksanakan Friday Free Breakfast kepada seluruh warga UPSI. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di mana pelajar-pelajar kita yang tidak mampu untuk membeli sarapan ke mereka, itulah tumpang mereka. Mereka datang ke library bukan saja mau menikmati free breakfast, tetapi selepas itu mereka kekal dalam perpustakaan, menggunakan perpustakaan, merujuk dan berjumpa teman-teman. Itulah tujuannya. Di samping kita memberi ilmu, kita juga berkongsi rezeki dengan semua warga UPSI. Dan terakhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Siotex kerana telah menyediakan 4 buah vending machine. Diharapkan dapatlah digunakan oleh pelajar-pelajar yang menggunakan bilik ini di waktu malam terutamanya, sebab kita jauh daripada pekan untuk membeli. Terima kasih ya Dr. Su di atas sumbangan tersebut. Saya kira itu dulu ucapan daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ketua Puan atas ucapan malu-maluan sebentar tadi. Majlis dengan ini diteruskan dengan menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Matlab PSI untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan bilik bacaan 24 jam dan Binary Cafe Perpustakaan Tuan Kubaini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Yang duduk kat belakang tu macam dah ready nak makan itu. Saya apa semua. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ada termasuk mikrofon dalam mulut ni. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Bagus pengacaraan yang kita berikan tepukan. Seterusnya yang saya kasihi Cik Nur Rehan Muhammad, Ketua Perpustakaan USI, kita berikan tepukan. Dan juga rumah pengurus pada majlis hari ini. Seterusnya tetamu yang kita raikan, sahabat saya daripada UUM, Prof. Ahmad Martana, bersama-sama dengan kita pagi ini, sahabat saya Profesor Dr. Khalid Salimin di NCEPA, seterusnya Prof. Suryani daripada USI Holding, dan yang penting saya rasa tadi semua sahabat-sahabat selain ketua-ketua Jabatan Mu'alim ada daripada PPD, kita berikan tepukan. Seterusnya daripada Majlis Daerah Tanjung Malim, terima kasih kepada pejabat daerah juga bersama kita, pengetua-pengetua sekolah yang turut hadir bersama-sama selain daripada warga-warga USI yang dikasihi, dan seterusnya anak-anak pelajar yang kita sayangi sentiasa. Perpustakaan adalah identiti sesebuah organisasi, terutamanya organisasi pendidikan tinggi yang menjulang dan menatar akan kepentingan ilmu. Ia adalah satu simbol, ia adalah satu status, ia adalah satu realiti tentang kepentingan ilmu dalam sesebuah organisasi.
kesohoran sesebuah institusi turut diukur dari perpustakaan, dari koleksi. Kalau kita perhatikan Library of Congress di Amerika Syarikat menjadi sesebuah perpustakaan tersohor, dan yang menariknya ia dimiliki oleh Kongres Amerika Syarikat, di mana pembuat-pembuat dasar ataupun ahli-ahli politik menjadikan pelbagai rujukan di Library of Congress. Begitu juga di institusi yang ternama di Oxford, Harvard dan sebagainya, koleksi-koleksi yang dimiliki menunjuk akan status sesebuah perpustakaan. Namun UC ianya agak unik, kerana selain daripada koleksi ternama yang kita ada, kita juga menjadikan perpustakaan sebagai pusat ukhuwah masyarakat. Semalam saya menghadiri perasmian SMK Proton City. Saya ucapkan syabas tahniah kepada ketua-ketua jabatan yang ada. Sangat mulia. Namun apa yang saya tersentuh adalah apabila masyarakat mu'alim semakin rapat dengan UPSI, kan, semakin hadir dan sebagainya. Cikgu, saya rasa macam selebriti semalam. Kejap-kejap seorang panggil gambar, seorang panggil gambar, itu ini dan sebagainya, because mereka merasai keberadaan kita, Cik Nureha. Dan salah satunya usaha yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Tuanku Baidon, kita ucapkan syabas tahniah. Untuk makluman Prof. Matada, Tanjung Malim ni daerah kecil. Jadi semalam sahabat-sahabat daripada Ipoh dan sebagainya, ketua polis, semua terkejut bila tengok saya boleh kenal dengan ramai ketua-ketua jabatan, cikgu-cikgu yang ada, because inilah realiti yang ada di bandar pelajar di Tanjung Malim ni. Kita adalah satu keluarga yang besar, dan ini dibina bukan saja di dalam UPSI tetapi juga bersama masyarakat sekitar. Dan teruskan budaya ini, seperti mana yang kita dengar pelbagai pencapaian, pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh Perpustakaan Tengku Baidon. Kita bagikan tepukan Cik Nureha dan semua sahabat-sahabat. Tadi Prof. Matada itu saya kan dia cakap, saya dah cantik ni, apa Perpustakaan UPSI buat ni, saya nak suruh Perpustakaan UUM buat, matilah orang UUM. Kita ada buat, dia cakap bagus, tahniah aktif Perpustakaan Tuanku Baidon UPSI, berilah tepukan kepada dia. Dan seperti mana yang saya nyatakan kepada sahabat-sahabat, hidup ini suatu peniruan, hidup ini satu pengikutan, hidup ini satu pembelajaran. Dan untuk makluman Prof. Matada, sebenarnya kami banyak belajar kat UUM, cuma tak beritahu je. Kan, apa yang kami curi adalah tu cafe, managers coffee lah, apalah. Di UUM dia ada satu pusat belajar macam Bitara Siswa tu, di mana di situ ada kedai-kedai komersial untuk kegunaan belajar. Itu kami tiru Prof. Dan kami bawa, insya-Allah bangunan Bitara Siswa tu kami akan upgrade jadi segitu. Ini di bawah TNC kita berikan tepukan. Terusnya satu lagi yang saya sedang tiru cuma tak terlaksana lagi, iaitu U-Assist. Ini memang saya sangat suka dan saya nak buat di UPSI, Dr. Nizam. U-Assist ni dalam satu kawasan tu ada bendahari, ada perumahan, ada akademik, ada apa. Jadi budak-budak ni, student-student siapa datang satu tempat je. Dia tak perlu hari ni nak pergi kampus pembangunan, pergi kampus Sultan Azlan Shah, lepas tu itu ini dan sebagainya. So Prof. Mat, yang itu dalam proses, insya-Allah pun kita akan tiru daripada UUM. Dan yang ketiga yang kita tiru, di UUM ada anjung ni kan, ada anjung tamu tu. So kami dah tiru di bangunan Jancaleri, nanti kan kami tunjuk lah. Tapi taklah segah mana seperti di UUM. Dan ini sahabat-sahabat yang ingin saya nyatakan bahawa kita hidup melalui pembelajaran, kita hidup melalui peniruan, kita hidup melalui melihat nilai-nilai yang terbaik yang dapat kita laksanakan. Dan insya-Allah sekiranya kita sudi untuk bersama-sama belajar. Suatu hidup ni sepanjang hingga akhir hayat kita adalah suatu proses pembelajaran. InsyaAllah kita akan maju dan cemerlang, dan banyak lagi program yang akan dilaksanakan. Hari ini saya teruja bila datang masuk ke sebuah ruang yang saya tak kenal lah. Kan, kalau dahulu rasa macam bukan suram, seram. Kalau seram tu lagi. Kalau dulu seram, tapi hari ini sebuah tempat yang saya rasa, wow, saya nak buat conference, nak buat seminar dan sebagainya, boleh dilaksanakan di sini. Tahniah kepada Cik Nureha dan ini
sahabat-sahabat menunjukkan kejiduan, menunjukkan kasih sayang, dan yang paling penting, menunjukkan keikhlasan kita dalam menyediakan yang terbaik dalam perkhidmatan. Bukan kerana KPI, bukan kerana arahan ketua, tetapi datang dari kesedaran dalam. Adik-adik MPP, kemudahan yang disediakan ini bukanlah murah. Berapa ujian? 248,000 daripada 248,000 tu. Bayangkan berapa ramai pelajar kita boleh taja untuk menyambung pelajaran. Tetapi kita sediakan lokasi ini untuk adik-adik gunakan dengan baik. Sebab itu MPP yang ada pada pagi ini, saya amat berharap agar dapat membantu perpustakaan. This place doesn't belongs to PTB. This place belongs to us, especially to the students dan juga warga-warga mu'alim yang ada. So, mohon bantuan untuk jagalah sebaik mungkin. Kita tak nak, kalau kita tengok beberapa hari lepas dalam berita keluar tentang River of Life, membina itu mudah, tapi maintain langsung tak ada. Bilik-bilik yang disediakan tandas, rosak, jadi tempat pot itu, ini, nagih dadah dan sebagainya. InsyaAllah tak berlaku di sini. Tapi saya tak nak sekejap ni warna oranye, minggu depan saya datang dah warna merun. Kan, kopi tumpah, ada kuah kari tumpah, itu, ini dan sebagainya. So if we want to have the first world facilities, make sure that we also prepare and also having the first world mentality. So adik-adik, saya harap dapat laksanakan. MPP cuba tengok macam mana ada pergiliran ke itu, ini dan sebagainya untuk jaga. Seperti mana kita kata, membina itu mudah, tetapi menjaganya adalah satu cabaran yang sangat-sangat besar. Dan kepada semua sahabat-sahabat warga mu'alim, datanglah kalau korang rasa nak ada mini mesyuarat dekat sini, mesyuarat jabatan ke, nak buat itu ini, datang, tak ada masalah. Bilik ini 24 jam kepada semua. Kan, inilah fardu kifayah kita, seorang buat lain tak payah. Kan, jadi boleh tunjukkan supaya boleh gunakanlah dengan apa-apa yang kita ada. Dan saya teruja apabila Cik Nurihan nyatakan tadi bahawa semakin ramai warga mu'alim menjadi ahli perpustakaan Tuan Gubernur. Kita galakkan. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat saya selalu bercakap dengan OBJ, saya selalu bercakap dengan DO. Ini baru ada cadangan untuk menumbuhkan perpustakaan, tapi lambat lagi lah untuk kita dapatkan kos dan sebagainya, Prof. Saya cakap, kita dah ada perpustakaan Tuan Gubernur, datanglah, jadilah ahli, gunalah. Dia bukan hanya kepunyaan universiti, tetapi kepunyaan kita sendiri. Merujuk kepada penubuhan SITC, SITC adalah kepunyaan masyarakat mu'alim. Dan inilah ingin yang saya kembalikan, agar UPSI juga menjadi kepunyaan masyarakat mu'alim, menjadi kebanggaan masyarakat mu'alim, dan menjadi dambaan masyarakat mu'alim. Apalah universiti kalau tak boleh membantu memartabatkan komuniti? Apalah universiti kalau kita hanya menjayakan yang di dalam, namun di luar ketercandaan? Itu bahasa baru ke apa tu? Jadi pada semua sahabat-sahabat, adik-adik MPP, amanah sekarang di tangan kalian. Jangan harap akak-akak, abang-abang yang ada di PTB ini untuk jaga, untuk jadi penguasa. Mereka dah mengusahakan yang terbaik. Kan, amanah pada kalian. Lihatlah bagaimana, wujudkanlah rakan library, wujudkanlah apa-apa yang sesuai untuk sama-sama. Ingat, this is our place. Yang tekan dan terapkan perkara ini pada kalian. Tadi saya dengar pada Cik Nurihan dinyatakan tentang Little Free Library, nak buat sampai ke Gua Musang. Boleh tak kita buat, Cik Nurihan? Berani kata tak boleh kan? Mesti boleh. So kita laksanakan, tapi mudah saja. Kita nak sediakan rumah dan buku tu kadang-kadang ada kos, kecuali KTM nak bagi kos. Saya cantik ni tadi. So cadangan saya, kita dah bermula dengan teknologi. Kan, mudah saja. You letakkan satu poster yang besar macam ni di start station, UPSI Little Free Library, ada QR code. Dia datang, dia scan dia, semua buku-buku yang dia nak baca ada. Kan, most buku sekarang semenjak COVID, dia ada phone. Dan phone boleh scan. Jadi kita tak perlu nak banyak-banyak buku yang ada kan orang tak baca. Sesiapa pun boleh. Maknanya dia boleh tunggu, dia datang, scan, baca. Betul tak? Jimat kos. Dan juga dapat kita panjangkan lagi. Bukalah koleksi yang kita boleh buka. Yang tak boleh buka, jangan buka lah. Dan dalam QR tu pun ada pelawaan menjadi ahli perpustakaan Tuan Gubernur. Boleh? Jadi kita boleh jimat kos. Jangan kata sampai ke
Gua musang sampai ke Cula Longkon pun kita boleh pasang, tak ada masalah. Kau naiklah kita pergi ramai-ramai pasang satu dan boleh sini berikan untuk kita laksanakan dan selaras dengan teknologi dan sebagainya. Promat di sini begitulah. Usi kita cuba melihat bagaimana kita menyumbang secara di UM agak kurang hebat. Dan juga kepada warga-warga mu'alim, ketua-ketua jabatan, saya bagi pihak Institut Sultan Idris ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala kerjasama, di atas segala bantuan, di atas segala sokongan yang diberikan. Kita berikan tepukan kepada warga-warga. Dan bagi mereka yang mungkin baru kali pertama datang ke Tanjung Malim, kalau ada sebarang lawatan daripada daerah-daerah lain yang datang nak tahu tentang sejarah mu'alim, boleh datang masuk ke dalam. Kita ada galeri mu'alim. Di dalam itu menceritakan tentang sejarah penubuhan Tanjung Malim yang mungkin ramai kita tak tahu, yang di mana pada zaman darurat selama 12 orang tentera, polis dan juga orang awam terbunuh di kampung Sepak 4 dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu kawasan black area yang paling lama selain daripada Sintok. Sintok masih ada kesan lagi balai polis yang dibakar seperti mana Bukit Kepung. Jadi daerah ini adalah daerah yang bersejarah dan insyaAllah dapat sama-sama kita dimarahkan. Akhir kalam, saya nak ucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga pada Cik Noriha dan semua rakan-rakan library kita berikan tepukan. Yang kedua juga jangan dilupakan pada bendahari yang juga mengilhamkan akan penubuhan lokasi ini, kita beri tepukan. Yang ketiga kepada Usi Holding yang sama-sama membantu kita berikan tepukan. Ada vending machine yang tapi jangan jadi macam itu kan ada satu cerita vending machine yang kami juga cari makan. Kan orang dah lapor sakit hati, company mana dapat dia pecahkan kan, makanan rosak, dia tutup Swiss kan, dia tutup Swiss. Itu saya lupa di stesen mana. So saya harap benda-benda ni tak berlaku kan. Dan seterusnya kepada TNC EPA yang bersama-sama dengan kita dan pada semua warga mu'alim yang hadir pada pagi ini, kita berikan tepukan. Sahabat-sahabat, dengan cinta, dengan sayang, dengan keprihatinan, dengan keikhlasan, saya rasmikan majlis perasmian bilik bacaan 24 jam dan binary Cafe Pusat Abdul. Terus kekal berada di Ramai. Ini tudung siapa ni? Dijemput Ketua Pustakawan untuk mengiringi Yang Berbahagia Datuk bagi acara menandatangani akta perasmian bilik bacaan 24 jam dan binary Cafe Perpustakaan Tanjung.
Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas ucapan dan kesudian menyempurnakan majlis perasmian sebentar tadi. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Maka tamatlah sudah perasmian bilik bacaan 24 jam dan bilik kafe. Pihak majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada para hadirin sekalian kerana sudi menjayakan majlis pada pagi ini. Dijemput Yang Berbahagia Datuk dan para jemputan untuk melawat sekitar bilik 24 jam dan bilik kafe. Para hadirin juga dijemput untuk menikmati jamuan ringan yang telah disediakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.